Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi untuk mata pelajaran Sains tahun 5. Memandangkan kita telah pun habis unit 1 kemahiran saintifik, kemahiran proses sains pada minggu lepas. Saya telah ajarkan semua kemahiran proses sains yang terlibat untuk sains tahun 5. Jadi hari ini kita nak mulakan menggunakan buku latihan Focus Genius yang kamu telah pun diberikan pada minggu lepas. Kita akan menggunakan buku ni. Untuk setiap helaian muka surat jangan lupa tuliskan hari dan tarikh supaya memudahkan saya menanda merekodkan tahap penguasaan kamu. Bagi muka surat 5, soalan 1, kemahiran saintifik, kemahiran proses sains. Yang pertama adalah kemahiran memerhati. Diminta membuat pemerhatian terhadap perubahan semula jadi yang berlaku pada daun di bawah. Ni hari pertama dan seterusnya hari ketiga buat pemerhatian. Apa proses semula jadi yang berlaku pada daun itu? Tandakan sama ada penyegaran ataupun pengeringan. Saya bagi panduan je ni, kamu jawab sendiri ya. Nyatakan 2 ciri kualitatif daun yang berubah. Kualiti dia daripada hari pertama dan hari ketiga. Apa yang berubah? Warna daun kan. Mestilah hari pertama ni hijau, yang ni warnanya sudah keperang-perangan kan. Perubahannya warna daun boleh, ataupun yang kedua tekstur daun kan. Ini masih segar, yang ini telah kering. Warna daun, tekstur daun. Nyatakan 2 deria yang terlibat dalam pemerhatian 2. Kita belajar ada 5 deria. Ni deria apa yang terlibat dalam pemerhatian ni? Sudah pasti kan. Penglihatan dengan deria sentuhan kan. Kita nak tahu yang ni segar, yang ni dah kering kan. Kita guna kan deria sentuhan. Berdasarkan jawapan kamu di 2 dan 3, jelaskan perubahan salah satu ciri tersebut dari hari pertama hingga hari ketiga. Ini disuruh buat pemerhatian. Jelaskan perubahan. Kena jelaskanlah. Warna daun itu hijau pada hari pertama, tetapi telah kekuning-kuningan pada hari ketiga. Boleh. Ataupun kamu nak buat tentang tekstur. Tekstur daun licin pada hari pertama dan menjadi kasar pada hari ketiga. Kita buat perbandingan antara hari pertama dengan hari ketiga. Tuliskan di sini. Pilih salah satu sama ada warna ataupun tekstur. Akhir sekali, jika kamu mahu memerhati permukaan daun itu dengan lebih teliti, apakah alat yang boleh membantu kamu membuat pemerhatian? Apa alatnya? Kantah, pembesar ataupun mikroskop. Tuliskan. Bagi muka surat seterusnya, muka surat 6, ini adalah kemahiran proses sains pengelasan. Kemahiran mengelas. Banding dan bezakan haiwan di bawah. Padankan haiwan dengan ciri sepunya yang betul. Masukkan ke padankan mengikut ciri sepunya yang betul. Ini kemahiran mengelas. Seterusnya untuk muka surat 7, ini adalah kemahiran proses sains mengukur dan menggunakan nombor. Raja di bawah menunjukkan sebuah kuboid. Jawab soalan-soalan yang berikut tentang kuboid ini. Nyatakan satu alat untuk mengukur panjang. Nak ukur kuboid ini guna apa? Kita gunakan apa yang sesuai. Sudah tentu pembaris. Tuliskan pembaris. Ukur panjang, lebar dan tinggi kuboid dengan alat yang kamu nyatakan tadi. Kita dah nyatakan ia ada pembaris. Ukur pakai pembaris. Panjang. Sini panjang. Kamu gunakan pembaris mula daripada titik sifar. Mula daripada, bukannya di ujung pembaris. Bukannya di ujung pembaris tu ada lebih. Ambil titik sifar. Mula dari titik sifar. Buat pemerhatian. 4 kan. 4 cm. 4 cm. Tuliskan 4.
Kalau tulis 4 saja salah kena ada unit piawainya. Kita ukur dia dalam sentimeter. Jadi cm, sentimeter. Okey, ini panjang. Ini panjang. Okey, lebar dia. Okey, lebar sini, lebar. Okey, ini lebar. Lebar berapa? Okey, 0 okey, sifar hingga 3 sentimeter. Ini lebar. Okey, seterusnya tinggi. Okey, ini tinggi. Okey, tinggi. Ini adalah tinggi. Tingginya adalah 2 sentimeter. Okey. Seterusnya, berdasarkan jawapan kamu, hitungkan isi padu kuboid. Okey, isi padu kuboid. Buat formula di sini, kemudian kirakan isi padunya. Isi padu macam mana nak dapat isi padu kuboid? Isi padu sama dengan panjang darab lebar darab dengan tinggi. Okey, sama dengan panjang tadi berapa? 4 cm kali dengan lebar berapa? 3 cm kali dengan tinggi tadi berapa? 2 cm. Jadi berapa semuanya? Okey. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24 cm apa? Berapa kali cm ni? 3 kali kan? 3 kecil kat atas ni kita panggil 24 cm persegi. 24 cm padu. Ini untuk isi padu. Ini kita panggil padu. Okey. Seterusnya, ini adalah soalan kemahiran proses sains membuat inferen, iaitu membuat kesimpulan awal ataupun memberi sebab, munsabab yang munasabah. Okey, di atas sesuatu peristiwa ataupun pemerhatian yang kita buat. Okey, kat sini pemerhatian telah pun dinyatakan. Kita hanya berikan inferennya. Okey, kalau inferen mesti di depannya mesti kita nyatakan, kita letak perkataan kerana ataupun sebab. Okey, sebab inferen itu suruh memberi sebab. Okey, contoh pemerhatian kat sini. Belon itu membesar apabila ditiup. Okey, inferennya apa? Okey, inferennya apa? Kena ada kerana kat sini. Kerana jumlah udara masuk ke dalam belon ataupun sebab udara telah masuk ke dalam belon semakin banyak pun boleh. Okey, mesti ada perkataan sebab ataupun kerana di depan. Okey. Contoh pemerhatian, kucing ini kelihatan kurus. Kenapa? Kamu tengok pemerhatian yang kucing ini kelihatan kurus. Okey. Kerana kucing ini tidak cukup makan. Contoh, kamu boleh memberi sebab yang lain, okey, yang munasabah, yang logik, ya. Okey, seterusnya yang lain tu buat sendirilah. Muka surat 8. Okey. Okey, seterusnya muka surat 9 adalah kemahiran proses sains meramal, membuat ramalan. Okey, raja di bawah menunjukkan 3 buah kerusi yang berada di atas sebuah pentas yang boleh digerakkan. Pada pendapat kamu, kerusi manakah paling stabil? Okey, antara kerusi B dengan C. Yang manakah paling stabil? Okey, tuliskan di sini. Okey, sudah mestinya kerusi B. Okey, tulis kerusi B. Okey, sekiranya pentas itu digerakkan dengan kuat, kerusi manakah yang akan tumbang dahulu? Okey, ini ramalan. Yang mana yang akan tumbang terlebih dahulu kalau digerakkan pentas itu dengan kuat? Okey. Okey, kerusi C. Okey, susun kerusi bermula dari yang paling tidak stabil hingga paling stabil. Okey, dalam ruangan yang berikut. Okey, paling tidak stabil tadi kita cakap, kita tulis C. Sederhana stabil A. Kemudian paling stabil B. Okey, tuliskan. Seterusnya soalan untuk muka surat 10, soalan F. Okey, ini kemahiran proses sains berkomunikasi dan mentafsir maklumat. Okey, soalannya, kita kena fahamkan maklumat dia dulu, baru kita boleh pindahkan maklumat tersebut. Okey, 4 orang murid mengukur panjang sebuah papan putih dengan hasta masing-masing. Ali, muridnya Ali. Berarti panjang papan putih 3,5 hasta. Ali 3,5.
Okay, manakala babu, panjang papan putih babu 3 hasta. Okay, dengan hasta cong 2/3/4 hasta. Okay, hasta damian 1/3 hasta. Okay, susun maklumat di atas dalam bentuk jadual. Okay, kalau dalam bentuk jadual, okay, gunakan pembaris untuk membuat jadual. Okay, gariskan. Okey, kat sini ada 2 maklumat penting kan. 2 maklumat penting, pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas kita jadikan jadual dia. Okey, yang pertama kita mengukur panjang papan putih. Okey, dalam hasta ni. Ini adalah pemboleh ubah. Okey, dimanipulasi. Okay, ni pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang bergerak balas ni. Yang manipulasinya nama murid ni. Sebab Ali, Acong, Babu dan Damian itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, jadi panjang. Boleh tulis panjang. Mana? Okey, sorry ya. Saya lebih galakkan kamu menulis pemboleh ubah dimanipulasi dulu di atas ni. Jadi kita senang nak faham nanti pemboleh ubah. Okey, jadi kat sini kita letak murid. Murid ni yang berubah-ubah. Yang kita nak tengok adalah panjang papan putih dalam hasta. Okey, gariskan. Okey, muridnya siapa? Ali, Babu, Cong. Okey, Damian. Okey, Damian. Okey, pindahkan maklumat. Okey, ini pemboleh ubah dimanipulasi. Senang. Saya suka ajar murid saya senang ingat. Ini yang kat atas ni pemboleh ubah manipulasi, di bawah pemboleh ubah bergerak balas. Sebab dia berkait rapat lah. Okey, Ali. Okey, 3 1/2 hasta. Okay, hasta dah tak payah tulis sebab kita dah tulis kat sini unit piawainya hasta. Okey, Babu 3. Okay, pindahkan je maklumat. Ini kemahiran komunikasi dan kemahiran mentafsir maklumat. Okey, Cong 2/3/4. Okey, Damian 1/3. Okey, dah siap. Okey, ini maklumat dalam bentuk jadual. Kemudian dia minta buat satu graf palang untuk mempersembahkan maklumat. Okey, maklumat daripada jadual ni boleh kita pindahkan dalam bentuk carta palang. Ini kita panggil carta palang. Okey, carta palang mesti ada palang. Nama carta palang 2 palang dia. Okey, mesti 2 palang. Okey, paksi X dengan paksi Y. Paksi X ni ini PM, ini PB. Pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah manipulasi mesti dekat sini. Ini adalah murid. Okey, ini nama murid nanti. Okey, pemboleh ubah bergerak balas di sini. Okey, ini panjang. Tulis panjang. Mesti ada anak panah maksudnya skala tu akan terus naik lah. Panjang papan putih dalam hasta. Okey, awak tulis yang cantik Saya ni sebab sambil dengan telefon lagi. Okey, nampak Okey. Okey. Letakkanlah. Ali, kita kena letak skala. Ni kosong. Okey, letak skala. Awak kena letak sama banyak. Satu, 2, 3, 4, 5 boleh.
kosong, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ali 3,5. Ali 3,5. Setengah di tengah-tengah kan? Tengah-tengah ni. Okey. Ni Ali. Ni tulis Ali. Okey, babu pula. Babu berapa? 3. Okey, babu 3 ni. Gunakan pembaris. Gunakan pembaris. Kita takut tak sama, kita buat titik putus-putus ni. Jadi, kita tahu di mana skala dia. Di mana nombornya. Okey, ini babu. Okey, seterusnya untuk Chong dengan Damin, awak buat sendiri lah ya. Ini soalan, ini latihan. Kamu kena buat sendiri. Okey, siapkan Chong dengan Damin. Okey. Baiklah, seterusnya untuk muka surat 11 soalan G. Ini kemahiran proses sains menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, berkaitan dengan perhubungan ruang dan masa yang mana digunakan dalam memerihal perubahan parameter dengan masa. Parameter dan masa. Jika berubah masa, apa jadi pada parameter? Okay, contoh kat sini soalan dia disuruh padankan. Padankan, dia dibagi. Okay, kita pilih sahaja. Selai daun mereput sepenuhnya dalam masa sebulan. Okay, ini melibatkan apa? Kalau selai daun mereput. Okay, daun tu menjadi reput. Melibatkan sama ada isi padu ke, parameter saiz ke, parameter jarak. Okey, sudah pasti adalah saiz kan. Dia mereput daripada besar, dia jadi makin kecil kan, mereput. Okey, itu parameter yang berubah adalah saiz. Okey, seterusnya sebuah lori sampai ke bandar. Ini kamu buat sendirilah. Okey, kalau jarak ni, jarak lah. Okey, padankan. Dan seterusnya isi tempat kosong, lengkapkan pernyataan berikut. Semakin bertambah masa. Okey, berdasarkan jawapan di 1. Di 1 ni, semakin bertambah masa, semakin kecil saiz daun, semakin okey. Ambil je ayat di sini. Okey, semakin bertambah masa, saiz daun semakin kurang. Isikan tempat kosong berdasarkan maklumat yang kita dah dapat jawapan di atas. Okey, isikan sahaja. Okey, itu untuk muka surat 11. Baiklah, seterusnya soalan muka surat 12 H. Okey, ini tentang kemahiran proses sains dan seterusnya. Okey, apakah tujuan penyiasatan ni? Kita kena buat pemerhatian dulu ya. Kena fahamkan jadual yang diberi. Okey, jadual ni berkenaan dengan graf palang berkenaan dengan aktiviti lompat 10 kali, berlari 10 meter, duduk di kerusi. Okey, kemudian dia tengok apa ni? Apa yang diperhatikan? Bilangan pergerakan dada selama seminit. Okey. Jadi, ini berkaitan dengan kadar pernafasan kan? Okey, apakah tujuan penyiasatan di atas? Okey, kalau tengok jawapan dalam ni salah tau. Okay, kena berpandukan jawapan cikgu ni. Jawapan dia yang diberi salah skema jawapan dia. Okey. Soalan ni, apakah tujuan penyiasatan? Okay, kalau tujuan penyiasatan, ni pensel tadi. Okay, tujuan penyiasatan mesti kamu mulakan dengan untuk menyiasat. Okay, sebab penyiasatan kan untuk menyiasat hubungan di antara, cikgu tulis sebelah tangan lagi pegang handphone, jadi tulisan cikgu tak apa cantik. Awak cantik-cantikkan tulisan awak. Untuk menyiasat hubungan di antara aktiviti dengan bilangan pergerakan dada seminit. Hubungan di antara aktiviti. Kita mesti tujuan penyiasatan mesti ada hubungan di antara pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, ambil je dekat sini manipulasi di aktiviti, bergerak balas dia bilangan pergerakan dada. Jadi jawapan dia untuk menyiasat hubungan di antara aktiviti dengan bilangan pergerakan. Okey, awak teruskan ya menulis. Untuk menyiasat hubungan di antara aktiviti dengan bilangan pergerakan dada dalam masa seminit. Okey, manakah aktiviti
yang menghasilkan kadar pernafasan paling rendah. Paling rendah. Kena tengok kat sini. Apa aktiviti yang paling rendah? Okey, duduk di kerusi. Tulis duduk di kerusi. Siapa salah tu, dia tiru jawapan belakang tu. Jawapan belakang tu salah tu. Okey, duduk di kerusi paling rendah. Okey, tulis. Kadar pernafasan paling rendah. Duduk di kerusi. Okey, dalam penyiasatan di atas, nyatakan perkara yang dilakukan. Perkara yang dilakukan, aktiviti. Okey, aktiviti kecergasan. Apa yang diperhatikan? Apa yang diperhatikan ni? Kita nak perhatikan. Bilangan pergerakan dada seminit. Tulis kat sini. Bilangan pergerakan dada seminit. Berdasarkan jawapan kamu di tiga ni, nyatakan definisi secara operasi bagi kadar pernafasan. Definisi secara operasi yang semakin tu. Semakin apa PM, semakin apa PB. Okey, jadi apa? Semakin apa nak cakap ni? Semakin bertambah kecergasan sesuatu aktiviti, semakin tinggi pergerakan dada seminit. Okey, tuliskan. Semakin bertambah kecergasan aktiviti, semakin bertambah bilangan pergerakan dada seminit. Tuliskan untuk hipotesis. Sorry. Bukan untuk hipotesis, untuk operasi. Definisi secara operasi. Semakin tadi. Faham? Baiklah, seterusnya soalan muka surat 13. Ini kemahiran proses sains mengawal pemboleh ubah. Kita kalau dapat soalan macam ni, kita kena fahamkan dulu jadual dia. Kat sini tentang apa? Tentang pertumbuhan 3 pokok anak benih kacang hijau. Pokok A, pokok B dan pokok C. Ketinggian di situ. A 5. B 18. C 5. Ketinggian dalam cm. Ketinggian awal. Mula-mula tanam. Yang akhir sekali. B 18. A. B 12. C 21. Kuantiti air yang diberi dalam tempoh pertumbuhan tu, dalam tempoh tanam, A telah diberi air 20. Mula-mula 5 ketinggian awal dia, bila diberi air 20 ml, 20 ml, ketinggian dia 18 cm. Yang B pula, bila diletakkan air, siram air, kuantitinya 10 mililiter, dia punya ketinggian dia jadi 18 cm. Dah jadi 12 cm. Salah juga ni soalan ni. Ketinggian awal dia 18, akhir dia 12. Saya tak pasti sama soalan salah atau pokok ni semakin merendah. Makin rendah jadinya. Sepatutnya ni 12, ini 18. Tak apa. Teruskan. Untuk anak benih C, kuantiti air yang diberi 30 mililiter. Ketinggian awal dia, betul 5 cm. Dan akhir sekali bila diletakkan air sebanyak 30 pokok tu, ketinggian akhir dia 21 cm. Apakah tujuan penyiasatan ini? Apa kita nak siasat? Macam saya cakap tadi lah. Kalau soalan tujuan penyiasatan, mesti ayat awal dia kita tulis untuk menyiasat ataupun untuk mengkaji. Untuk menyiasat apa-apa. Untuk mengkaji apa-apa. Apa-apa tu ambil di dalam jadual. Iaitu hubungan di antara pemboleh ubah bergerak balas dengan pemboleh ubah dimanipulasi. Hubungan antara pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Untuk menyiasat hubungan di antara jumlah air, kuantiti air yang diberi, ambil ayat sini je. Untuk menyiasat, awak tulis untuk menyiasat hubungan di antara kuantiti air yang diberi dengan ketinggian akhir anak benih. Ini yang kita nak tengok PB dia.
Ini dia punya PM. Okey, kalau tujuan penyiasatan mesti kaitan antara dua ni. Okey, untuk menyiasat antara kuantiti air yang diberi dengan ketinggian akhir anak benih. Okey, faham ya? Okey, pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi. Yang dimanipulasi, yang berubah-ubah di sini berdasarkan jadual apa? Okey, cuba tengok, cuba fahamkan. Okey, apa? Okey, yang dimanipulasi adalah ni, tak sama. Ni, pemboleh ubah manipulasi. Jumlah kuantiti air yang diberi. Okey, kuantiti air yang diberi. Pemboleh ubah dimalarkan yang sama. Malar ni maksud sama je. Okey, sama je. Okey. Okey, saya dah tahu kesalahannya apa kat sini. Okey, nanti awak betulkan semua. Okey, awak betulkan semua. Ini adalah 5 ya. Ini adalah 5. Sebab pemboleh ubah dimalarkan ni. Pemboleh ubah dimalarkan ni maksudnya yang sama. Okey, mestilah apa yang sama kat sini? Ketinggian awal. Okey. Ketinggian awal. Okey, dalam cm. Ketinggian awal. Ini 5, ini 5, ini 5 cm. Ini salah. Awak potong. Betul lah tadi. Takkan pokok tu daripada awalnya 18 jadi 12 kan? Tak logik. Okey, ini 5. Okey, betul kan? Okey. Tadi manipulasi, ambil je ayat ini. Kuantiti air yang diberi. Okey, pemboleh ubah dimalarkan ini. Ketinggian awal. Ini kuantiti air yang diberi. Awak tulis cantik-cantik tau. Cikgu ni tangan sebelah pegang handphone. Dalam mililiter. Jangan tinggal. Okey, pemboleh ubah bergerak balas adalah. Okey, pemboleh ubah bergerak balas adalah ketinggian akhir. Dalam sentimeter. Okey, sebab tu cikgu suka kalau kamu dapat jadual macam ni terus conteng. Ini PM. Pemboleh ubah manipulasi. Ini pemboleh ubah bergerak balas. PB. Ini saya suka buat PM kecil. PM kecil ni pemboleh ubah malar. Malar tu sama. Nampak ni sama. Okey, faham Okey, soalan 3. Okey, berdasarkan jawapan kamu di 2, bina satu hipotesis. Hipotesis. Hipotesis ini adalah hipotesis penyataan umum yang kita buat hubungan antara pemboleh ubah yang kita dah kenal pasti. Okey, untuk soalan 3 ni, apa hipotesis dia? Semakin banyak air yang dibekalkan, awak boleh tulis semakin banyak air yang dibekalkan, semakin tinggi kadar pertumbuhan anak benih. Ataupun semakin banyak kuantiti air yang dibekalkan, semakin tinggi anak benih pun boleh. Okey, faham Okey, nombor 4, selain pada ketinggian anak benih, apakah parameter lain? Okey, selain pada ketinggian, kita nak kenal pasti pokok tu tumbuh dengan baik apa? Tengok apa? Bilangan daun. Okey, tulis bilangan daun. Ini cikgu dah banyak bagi jawapan ni. Awak tulis je. Okey. Baik, ini muka surat yang akhir sekali kamu kena buat. Muka surat 14. Okey, soalan J. Ini tentang pemboleh ubah juga. Okey, rajah di bawah menunjukkan hasil penyiasatan. Okey, kita nak uji apa ni? Okey. Kena tengok dulu gambar rajah. Nak tahu apa, kena fahamkan dulu gambar rajah. Okey, rupanya dia sambung bateri mentol dengan, okey, ni sudu besi menyala. Okey, yang ini dia sambungkan dengan sudu plastik tidak menyala. Okey, ini kayu aiskrim tidak menyala. Dengan paku aluminium menyala. Okey, jadi apa tujuan penyiasatan ni? Okey, macam saya cakap tadi, mesti tulis untuk menyiasat apa? Mesti ada hubungan antara PM dengan PB. Untuk menyiasat, apa PM dia kat sini? Untuk menyiasat hubungan di antara apa? Jenis objek. Ini kita panggil jenis objek. Kita tukar-tukar ni kan. Pemboleh ubah manipulasi dia jenis objek dengan kebolehan dia
mengalirkan arus elektrik. Okey, tulis kat sini untuk menyiasat ataupun untuk mengkaji hubungan di antara jenis objek, dan kebolehan mengalirkan arus elektrik. Saya ulang, untuk menyiasat hubungan di antara jenis objek dengan kebolehan mengalirkan arus elektrik. Dapat pun boleh ubah dimanipulasi. Apa yang tak sama? Dimanipulasi, diubah-ubah. Manipulate, diubah-ubah. Dah tentu ini yang ubah. Jenis objek. Pun boleh ubah bergerak balas. Apa yang kita nak tengok? Pun boleh ubah bergerak balas. Kebolehan mengalirkan arus elektrik. Tulis kat sini, kebolehan mengalirkan arus elektrik. Ataupun nyalaan mentol. Mentol menyala boleh juga. Seterusnya, apakah objek manakah mengalirkan arus elektrik? Tandakan. Ni senanglah, ikut gambar rajah. Apakah yang menyebabkan objek yang dirasakan di dua mengalirkan arus elektrik? Kenapa? Kenapa? Sebab dia diperbuat daripada logam. Nombor 5. Berikan satu kesimpulan. Kesimpulannya apa kat sini? Objek yang diperbuat daripada logam akan mengalirkan arus elektrik. Itu sahaja. Jangan lupa setiap muka surat tulis hari dan tarikh. Siapkan ni. Tak perlu hantar hari ni, tak perlu kelang kabut. Cikgu bagi masa. Cuma dalam hari ni kamu nyatakan nama kamu. Yang mana kamu sedia maklum tentang tugasan ini. Hanya berikan nama je lah. Dan siapkan dalam tempoh seminggu latihan ni. Daripada muka surat 5 hingga muka surat 14 tadi. Hingga muka surat 14 siapkan dalam masa seminggu. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.